Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tajuk syarahan saya pada hari ini iaitu berbunyi penerokaan Undang-Undang Tauhid Islam. Penerokaan menggambarkan suatu penjelajahan, suatu pencarian daripada tak ada kepada ada, daripada belum terkumpul secara baik dikumpul dan diperincikan menjadi suatu yang agak lebih baik. Itu dikatakan penerokaan. Kerana pada masa saya menuntut di sini dalam tahun-tahun awal, akhir tahun, pada tahun 1987 sehingga 1991 convocation kursus Undang-Undang Tauhid perbandingan ditawarkan. Walaupun namanya perbandingan, tetapi elemen Islamnya masa itu tidak ada langsung, sepenuhnya berteraskan common law Inggeris. Sebab tidak ada rujukan dalam Undang-Undang Tauhid Islam ketika itu, belum ada buku rujukan. Oleh itu saya mengambil langkah, itu dikatakan penerokaan. Jadi saya meneroka daripada tidak ada ataupun daripada tidak sempurna begitu disempurnakan, sehinggalah apa yang saya akan bentangkan satu persatu nanti. Itu maksud penerokaan yang saya nyatakan dalam tajuk tersebut. Dan seterusnya, undang-undang. Apa itu undang-undang? Sebenarnya undang-undang ini secara umumnya, konsepnya undang-undang dengan diri kita sebenarnya tersangat rapat. Tidak mungkin undang-undang itu boleh wujud tanpa diri kita. Dan tidak mungkin diri kita boleh wujud tanpa undang-undang. Walaupun secara konsepnya dia tidak bercantum, tetapi sebenarnya berpisah pun tiada. Itu dikatakan undang-undang dalam konteks undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat lakarkan rapatnya undang-undang dengan diri kita sebegini: serapatnya mata putih dengan mata hitam, serapatnya gula dengan manis, serapatnya masin dengan garam. Apa guna gula tanpa rasa manis? Apa guna diri kita tanpa undang-undang? Tidak ada faedahnya manis. Daripada mana datangnya manis kiranya tidak datang daripada gula? Begitulah keadaannya, ibarat yang boleh saya nyatakan hubungan yang rapat antara undang-undang dan diri kita. Tetapi oleh kerana terlalu rapat, maka kita tak nampak, kita tak rasa, kita merasakan dia terlalu jauh. Bagaimana kita boleh menapas sekiranya tidak ada undang-undang tanpa aturan yang ditetapkan, yang ditentukan, yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep. Sekiranya barang siapa memahami tentang konsep itu, saya rasa undang-undang yang lain itu mudah untuk dipahami. Undang-undang itu merupakan undang-undang yang zati, undang-undang yang hakiki. Yang kita akan lihat ini merupakan undang-undang yang aridi sahaja, yang bukan hakiki dalam konteks ilmu tauhid. Siapa yang belajar ilmu hakikat dia boleh faham lah, boleh faham lah tu Jadi kita akan pergi kepada ilmu syariat, insya-Allah selepas ini. Kenal gula mul'i manis, kenal garam mul'i masin, kenal undang-undang semestinya mul'i diri sendiri. Tak mungkin boleh kenal undang-undang sekiranya kita tidak ada. Itu dinamakan undang-undang yang hakiki. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia Datuk, seterusnya penerokaan undang-undang Tauhid Islam. Kita kembali kepada teks ataupun slide yang saya sediakan. Dalam meneroka dalam perbicaraan ini saya akan bahagi dia kepada beberapa bahagian. Pertama, pendahuluan yang tadi itu merupakan pendahuluan ataupun mukadimah yang dikatakan mukadimah sebelum mukadimah. Sekarang baru kita masuk mukadimah yang sebenarnya.
kemudian undang-undang TOT, kemudian undang-undang TOT Malaysia dan Islam, undang-undang TOT Inggeris dan Islam, dan undang-undang TOT di negara-negara Timur Tengah dan juga di Asia Barat. Asasnya undang-undang TOT Islam, kemudian saya bawa menerjah untuk membuat perbandingan serba sedikit lah dengan undang-undang Malaysia, undang-undang Inggeris dan undang-undang Arab, undang-undang di negara-negara Timur Tengah secara sepintas lalu. Penerokaan ini sebagai pendahuluannya kerana belum ada satu kajian yang dilakukan secara menyeluruh berkaitan dengan undang-undang TOT Islam. Pada waktu permulaan kajian ini dilakukan, hanya 2 buah penulisan saja yang saya temui ketika itu, pada tahun 1994 bermulanya kajian saya bermula berkaitan dengan undang-undang TOT. Yang saya dapat ialah yang pertama, 2 buah artikel yang ditulis oleh seorang penulis dan diterbitkan dalam sebuah jurnal. Itulah tuan-tuan boleh lihat di situ, diterbitkan dalam Islamic Culture tahun 1998. Artikel agak ringkas dan sekiranya tidak ada basic ataupun asas, agak sukar untuk memahaminya. Dan yang keduanya ialah hasil daripada penyelidikan dilakukan oleh Liqat Ali Khan pada tahun 1988 bernama Islamic Law of Thought yang diterbitkan di Lahore, Pakistan. Tapi kajian ini pada saya kurang saya rujukkan kerana kurang saya merujuknya kerana dia agak ringkas dan tidak ada pandangan fuqaha ataupun ulama dalam bentuk perbandingan ulama. Jadi dia hanya menyediakan kenyataan-kenyataan, kebanyakannya dia mengambil ataupun mencedok daripada Majalatul Ahkam Al-Adliyah yang ditadbirkan dalam zaman Kerajaan Osmaniyah. Tapi walau bagaimanapun kita boleh mengucapkan tahniah dalam konteks pihak-pihak yang berminat dalam bidang ini. Jadi inilah gambaran sepintas lalu dua buah artikel yang dikeluarkan dalam tahun 1958 tersebut, dan ini jurnalnya, jurnal Islamic Culture, dan ini merupakan hasil yang saya katakan yang diterbitkan oleh Dr. Liqat Ali Khan Niazi di Pakistan tersebut dalam tahun 1988. Ini persoalan yang biasa ditanya kepada saya, apa itu TOT. Jadi senang untuk saya menceritakan di sini tanpa membuang masa. Saya bagi satu contoh. Contoh pertama, pemandu kenderaan yang mengalami kemalangan jalan raya atas kecuaian diri sendiri atau pengguna jalan raya lain, maka sudah pasti ia akan menuntut ganti rugi tambahan selain daripada yang telah dilindungi oleh insurans sekiranya ada seperti bil-bil perubatan. Namun mereka tidak sedar bahawa tindakan itu adalah salah satu daripada tindakan TOT. Jadi ganti rugi ataupun tuntutan ganti rugi hasil daripada akibat daripada dia mengalami kecederaan tersebut, itu dikatakan tindakan TOT selain daripada insurans. Insurans di bawah undang-undang insurans, dia tidak termasuk sebagai TOT. Itu contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga, semuanya berkaitan ataupun berkisar dalam konteks kerosakan dan kemudian tuntutan sivil ganti rugi dilakukan di mahkamah, maka itu dikatakan sebagai tuntutan di bawah undang-undang TOT. Beberapa contoh laporan akhbar saya nyatakan di sini untuk mudah kita lihat bahawasanya dalam akhbar boleh katakan saban hari kes-kes yang boleh dikategorikan sebagai kes TOT. Cuma sama ada diambil tindakan di mahkamah ataupun tidak, itu tertakluk kepada individu yang terlibat. Cuma apa yang saya nak nyatakan di sini, ini merupakan kes-kes yang boleh diletakkan di bawah undang-undang TOT, seperti kes kecederaan berkaitan dengan ada hubung kait antara doktor dan pesakit dan sebagainya lah. Itu keratan akhbar ataupun kecederaan yang dialami disebabkan oleh pokok, oleh premis, oleh bangunan dan sebagainya. Termasuk juga kecederaan yang dialami disebabkan oleh binatang liar, anjing dan sebagainya. Ini boleh katakan kerap juga berlaku di kalangan masyarakat kita. Cuma oleh kerana budaya kita agak kurang untuk membawa kes ini ke mahkamah, kadang-kadang dia hanya menyelesaikannya di kalangan ahli masyarakat sahaja ataupun di luar mahkamah dalam bahasa undang-undang. Ini keratan akhbar. Seterusnya, takrif TOT. Ini dari sudut akademiknya,
Takrif tort yang diberi oleh Salman 1987 suatu kesalahan sivil. Tort merupakan kesalahan sivil, bukan kesalahan jenayah. Dia berbeza. Di mana remedinya ialah tindakan common law. Tujuan tuntutan tort ni ialah untuk mendapat ganti rugi selain daripada injunksi. Dia merupakan kesalahan sivil dan biasanya diputuskan berasaskan kepada common law. Kalau kita dulu berasaskan common law Inggeris, memang kita asaskan undang-undang kita pun common law Inggeris dalam konteks sivil bagi mendapat ganti rugi yang tidak terhad. Dikatakan tidak terhad di situ ialah ganti rugi itu tertakluk kepada pihak yang menuntut. Berapa banyak dia nak menuntut? Sebab tu ada kes-kes sivil antara lain macam contohnya libel ataupun slander, fitnah. Dia tuntut sampai 1 juta, 2 juta. Itu seperti dikatakan tidak terhad. Up kepada pihak yang mau menuntut ganti rugi tersebut. Dan ia bukan merupakan kemungkinan kontrak, dia bukan kontrak. Kontrak ditertakluk di bawah undang-undang kontrak yang eksklusif atau pecah amanah. Pecah amanah tertakluk kepada undang-undang trust atau semata-mata obligasi equity yang lain. Yang lain maknanya bergantung pada undang-undang masing-masing lah. Jadi tort bukan itu. Tort dia berdiri sendiri. Secara mudahnya dapat dikatakan bahawa perkataan tort berasal daripada perkataan Latin. Asal usul tort itu daripada perkataan Latin, tortus, yang bermaksud salah ataupun kesalahan. Kemudian Inggeris mengambilnya menjadikan satu terminologi dalam bahasa mereka. Tort juga dikekalkan. Kemudian seluruh dunia akhirnya menggunakan tort itu sebagai suatu terminologi undang-undang. Bila sebut tort semua orang tahu, walaupun maksudnya kesalahan. Jadi untuk menterjemahkan dalam bahasa Malaysia, hanya kita boleh terjemahkan sebagai salah atau kesalahan, tetapi untuk menjadi terminologi undang-undang agak macam tidak berapa sesuai. Sebab salah kesalahan tu dia agak umum. Undang-undang salah, jadi tak berapa sedap. Akhirnya kita kekalkan undang-undang tort sebagai satu istilah terminologi. Dan dia merupakan satu salah laku dalam kerangka sivil, bukan kerangka jenayah. Jenayah di bawah penal code, tort di bawah undang-undang sivil yang boleh berada di mana-mana. Ini terma tort lah, biasanya terma tort, pencerobohan ke atas diri dan sebagainya lah, salah tahan, salah simpan, penyebaran fitnah, perkataan niat jahat dan seterusnya yang lain. Ada atau tidak akta khusus? Kadang-kadang memang timbul juga persoalan. Mengapa tidak ada satu, ataupun saya tidak pernah tengok, tidak pernah jumpa satu akta tort ataupun tort act, tort enactment ataupun tort, tak ada, memang tak ada. Tort tidak boleh untuk kita wujudkan suatu akta khusus dengan nama akta tort, tak boleh. Sebab dia merupakan kesalahan, maka dia boleh duduk dalam semua akta yang ada berkaitan dengan ganti rugi. Asal ada saja akta sivil yang ada ganti rugi, maka tort ada di situ. Oleh itu dia tidak boleh duduk ataupun wujud secara khusus akta tort secara khusus, tak boleh. Sebab dia tidak boleh meliputi keseluruhan. Kalau diwujudkan satu secara khusus, dia tidak boleh meliputi secara keseluruhan. Oleh itu dia berada dalam mana-mana akta yang ada tuntutan ganti rugi. Secara mudahnya dapat dikatakan begini. Pertama, jika pesalah bertanggungan membayar pampasan atau ganti rugi kepada pemilik suatu barangan yang telah mengalami kerosakan atau kepada seseorang tertentu yang telah mengalami kecederaan, ia dikira sebagai tanggungan tort. Jika ia dihukum dengan hukuman jenayah seperti hudud atau apa-apa hukuman lain seperti penjara atau sebatan, ia dikira sebagai hukuman jenayah. Jadi jenayah biasanya memang biasanya diambil ataupun kuasa untuk mendakwa terletak di atas bahu pemerintah. Civil ataupun tort yang diletakkan dikategori sebagai civil, dia tindakan tuntutan ganti rugi civil ataupun tort ini terletak di atas bahu pihak yang terlibat dengan kemudaratan ataupun kecederaan. Oleh itu sekiranya dia tidak mengambil tindakan itu di mahkamah, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak seperti undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah pihak kerajaan akan ambil tindakan itu walaupun pihak yang mengalami kecederaan itu tidak mengambil apabila kita dah melakukan laporan. Pada waktu-waktu tertentu, kedua bentuk tanggungan atau hukuman itu boleh dibebankan bersekali ke atas pesalah berdasarkan kes-kes tertentu. Dan kadang-kadang tort boleh berada bersama-sama dengan jenayah. Kemudian kita masuk pada penerokaan saya yang pertama, iaitu Undang-Undang Tort Islam. Dalam penerokaan awal dalam bidang ini telah membuahkan dua hasil. Pertama, tesis saya PhD tahun 1997 dan sebuah artikel dalam jurnal Islamic Studies yang diterbitkan juga dalam tahun 1997.
Ini halaman depan lah, saya punya tesis saya. Dan ini merupakan artikel julung-julung yang saya dapat terbitkan pada tahun 1997 hasil daripada penyidikan tersebut. Walaupun ketika itu tidak ada tuntutan daripada universiti tersebut, seperti saya itu, seperti mana yang hari ini kalau tak dapat terbitkan sebelum viva, dia tidak dapat viva. Kan itu wajib pada pelajar kita master dan juga PhD. Tapi saya ketika itu walaupun tidak disyaratkan begitu, tapi untuk demi menyebarkan ilmu hasil daripada pendidikan itu, saya menerbitkan, saya hantar kepada Islamic Studies. Ini merupakan bagi orang-orang lama, orang lama dia kenal lah jurnal ini. Ini merupakan jurnal well-known jurnal dalam bidang pengajian Islam. Tetapi malangnya jurnal ini tak disenaraikan dalam Scopus, malah tidak langsung dalam ISI, tapi namanya, kekuatannya, keunggulannya memang jelas sampai hari ini. Tapi apa boleh buat? Oleh itu ramailah seolah macam zaman saya lah, zaman Datuk dan sebagainya, orang lama terpaksa mengubah haluan demi apa orang kata, demi mengikut haluan yang kita kadang-kadang kita pun dalam keadaan yang keliru. Oleh itu ramai penyidik dalam bidang pengajian Islam terpaksa mengubah haluan. Walaupun ke jurnal lain lah, kerana jurnal-jurnal yang well-known, yang very well-known dalam pengajian Islam, terpaksa kita tinggalkan. Sedangkan jurnal-jurnal begini tidak kena apa-apa bayaran pun, tapi kualitinya begitu tinggi. Dia menjaga kualiti. Itu secebis kisahlah. Inilah hasil awal dalam kisah perjalanan penerokaan mencari satu korpus ilmu yang belum diterokai. Muncul pula persoalan, apa itu undang-undang Tok Islam? Ringkasnya dapat saya katakan sebagai suatu kumpulan undang-undang yang membincangkan salah laku ke atas hak individu melalui tindakan seseorang atau wahana lain, sama ada ke atas diri atau harta benda dan sebagainya, asalkan terdapat. Saya menghubungkan, sebab apabila kita bercakap tentang undang-undang Islam, asasnya tak dapat lari daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya akan menghubungkan persoalan itu dengan kes tok terawal yang dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 78, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Alhamdulillah. Al-Anbiya 78. Dan maksudnya sebutkanlah peristiwa Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ketika mereka berdua menghukum mengenai tanam-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam, dan sememangnya kamilah yang memerhati dan mengesahkan hukuman mereka. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam kes ini sekumpulan kambing telah merosakkan tanaman orang pada waktu malam. Setelah kes itu dibawa kepada Nabi Daud alaihissalam, baginda menghukum supaya kambing-kambing itu diberikan kepada tuan punya tanaman sebagai ganti rugi. Mendengar sedemikian, anak-anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman merupakan anak kepada Nabi Allah Daud, yang masih muda remaja ketika itu, berumur 11 tahun, berkata, kambing-kambing itu hendaklah diserahkan kepada tuan punya tanaman untuk diambil hasilnya, iaitu anak-anaknya jika dia lahirkan anak lah, susunya dan bulunya. Dan tuan punya kambing itu pula hendaklah menanam semula kebun itu dan mengurusnya sehingga tanamannya menjadi seperti keadaannya yang asal, lalu diserahkan kepada tuannya dan dia mengambil balik kambing-kambingnya. Itu merupakan konsep ganti rugi ketika itu. Setelah mendengar tersebut, mendengarnya, Nabi Daud alaihissalam mengakui bahawa keputusan anaknya itu lebih tepat. Ini membuktikan bahawa Nabi Daud alaihissalam memutuskan hukuman itu hanya menurut ijtihadnya, dan tak kala nyata kepadanya kebenaran, dia tidak keberatan menerimanya. Kes yang berlaku ini merupakan kes tok terawal dalam sejarah Islam berkaitan dengan tanggungan yang disebabkan oleh haiwan, atau dalam bahasa Inggerisnya liability for animal. Ini merupakan bukti awal bahawa kes tok wujud dalam undang-undang Islam. Kajian dan penyelidikan dilakukan secara perbandingan dengan Undang-Undang Sivil Malaysia, Inggeris Timur Tengah dan Asia Barat selepas itu. Hasil kajian dan penyelidikan tersebut diterbitkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sama dalam buku, jurnal
proceeding dan juga kertas persidangan. Kadang-kadang timbul kekeliruan apabila disebut tort Islam kerana perkara yang selalu dibincangkan oleh ahli undang-undang ialah hudud, qisas, diyat, ta'zir. Mana itu tort? Jarang orang dengar. Sebenarnya tort ada di mana-mana. Asalkan ia merupakan tuntutan ganti rugi, maka ia akan wujud di situ. Tak kira sama ada dalam hudud, dalam qisas, dalam diyat ataupun dalam ta'zir, asal ada elemen ganti rugi, maka tort wujud di situ. Contoh, tanggungan tort bersekali dengan hukuman jenayah ialah kes kecurian. Dalam kes ini terdapat pencampuran pencerobohan, iaitu pencerobohan terhadap hak Allah dan hak individu. Hukuman terhadap pencerobohan terhadap hak Allah ialah potong tangan apabila cukup syarat-syaratnya, iaitu undang-undang jenayah, iaitu undang-undang hudud. Manakala tanggungan terhadap hak manusia ataupun hak individu, ia mengembalikan harta yang dicuri itu kepada pemiliknya atau membayar ganti rugi. Itu merupakan undang-undang tort. Jadi undang-undang tort ini boleh berada di mana-mana. Jadi undang-undang jenayah sekiranya dibuat laporan, kalau kita sekarang ini dibuat laporan di balai polis, pihak polis akan mengambil tindakan. Walaupun pihak yang terlibat ataupun yang mengalami kerugian itu tidak mengambil apa-apa tindakan, polis akan mengambil tindakan daripada A hingga Z. Sehinggalah sekiranya cukup syarat potong tangan ataupun dilepaskan. Tetapi undang-undang tort ini pihak yang mengalami itu saja yang akan mengambil. Sekiranya dia tidak mengambil, dia tidak dapat apa-apa. Itu beza antara jenayah dan sivil. Jadi untuk lebih mudah memahami perbezaan antara tajuk perbincangan undang jenayah Islam dan tort Islam, ia dapat disenaraikan seperti berikut. Yang saya senaraikan ini sebab asalnya tort dia wujud kemudian daripada undang jenayah. Jadi jenayah seolah macam bapa, tort macam anak. Itu. Sebab itu dalam Islam istilah tort tidak wujud kerana semua kesalahan diletakkan di bawah al-jinayah atau al-jarimah. Jadi tort datang kemudian di bawah disebut al-qanun al-madani. Jadi apabila dipecahkan undang-undang, dia jadi begitulah senarainya. Tajuknya pun berlainan dan istilahnya pun berlainan. Undang-undang jenayah Islam itulah nama-nama yang popular dalam istilahnya, dan begitu juga undang-undang tort Islam telah dipecahkan. Untuk tujuan penyidikan, saya memohon geran penyidikan daripada DBP Dewan Bahasa dan akhirnya dapat diwujudkan sebuah buku undang-undang tort Islam. Ini dalam label yang pertama ataupun dalam peringkat pertama. Alhamdulillah berjaya mendapat kod F201000 kod penyelidikan bidang sains sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan inilah hasil julung hasil yang dapat diterbitkan oleh Dewan Bahasa. Setelah terbitnya buku ini, barulah dapat memenuhi lakuna, terutamanya di Malaysia lah, memenuhi lakuna yang langsung saya boleh katakan tidak ada ketika itu. Sebelum 2009 tidak ada buku rujukan undang tort. Jadi kita base kepada pengajian tort ketika itu purely ataupun 100%-nya ataupun secara 100%-nya kepada undang-undang Inggeris. Tidak ada rujukan undang kepada undang Islam. Inilah ini dia punya kandungan lah, dapat meliputi 15 bab. 15 bab. Sebab tort ni dia luas. Sebab itu terpaksa sampai ke menjadi 15 bab. Biasanya buku dalam 6 ataupun 7 bab sahaja. Pada waktu yang sama beberapa artikel dapat diterbitkan lah yang berkaitan dengan undang-undang tort Islam. Inilah antaranya Arab Law Quarterly yang berpangkalan di Netherlands. Ini waktu ini belum lagi disenarai di bawah Scopus atau ISI, tapi sekarang dah disenaraikan. Arab Law Quarterly ini di bawah Scopus, ISI belum. Jadi bagi yang profesor belum ni lagi, KPI belum cukup lah. Profesor KPI dia ISI. Scopus. Jadi Islamic Studies ini belum. Sebab tu kalau kita lihat senarai ISI Scopus memang tak ada. Islam tu tak ada. Tapi well known, very well known Islamic Studies ni bagi orang-orang yang lama-lama lah. Hamdan Islamikah pun sama. Ini antara jurnal-jurnal yang ada nama dalam pengajian Islam, tapi tak senarai di dalam Scopus ataupun ISI. Saya dengar. Pernah dengar? Saya dengar. Arab Law Quarterly dan sebagainya. Dan ini jurnal barulah dikeluarkan oleh sebuah universiti Islam yang ditubuhkan di Netherlands, di Journal of Rotterdam. Universiti ini di Rotterdam lah. Dia menjemput saya menulis, maka saya pun menulis lah. Yang dikeluarkan. Ini yang kita lah. Ini yang seumur dengan penubuhan Fakulti Pengajian Islam ya. Dan sekarang pun dah mencapai jilid yang ke-30 lebih lah. Ini pemikir dan ini Malaysian Journal of Environmental Management.
Ini Islamiyat. Ini Ijtihad, yang mana ini jurnal ni kita buat kerjasama antara Jabatan Syariah dengan IAIN Imam Bonjol di Sumatera. Ini rampak serantau yang dikeluarkan oleh 3 buah negara, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan hasil daripada kajian itu juga saya dapat lontarkan ataupun saya dapat kirimkan, saya dapat sumbangkan kepada European Group on Tort Law yang berpangkalan di Vienna untuk mewujudkan satu prinsipal, dipanggil Principle of European Tort Law. Jadi saya sarankan supaya melihat juga dalam konteks untuk mewujudkan prinsipal European of Tort Law tu, lihat juga prinsip-prinsip dalam undang-undang tort Islam. Dia tebal sebenarnya, tapi ini sebagai satu lampiran sahaja. Jadi akhirnya berjaya diwujudkan dan tapi sebenarnya dalam secara general atau secara umumnya, prinsip tu boleh katakan tidak ada banyak beza, cuma pendekatan saja. Mereka merujuk kepada akal, kita lebih kepada wahyu. Itu saja. Tapi dalam konteks keadilan tu dia ke arah yang sama. Itu saja. Jadi saya bagilah itu kepada sana pihak grup tersebut. Selain itu saya juga dijemput mewujudkan ataupun memberi sumbangan satu bab khusus berkaitan dengan undang-undang tort Islam yang akan diterbitkan di Italy, University yang akan diterbitkan, dicetak oleh Edward Elgar Publishing Limited di Italy, yang akan disunting oleh Profesor Muro Bosani. Dialah yang menghubungi saya. Jadi bahagian saya dah selesai, cuma dia melibatkan banyak bab, maka bab-bab yang lain tu ada yang belum selesai. Lebih kurang dah 1 tahun lebih dah projek ini. Jadi tak dapat diterbitkan lagi lah. Ni namanya Comparative Tort Law, Handbook Comparative Tort Law yang akan terbitkan di sana. Tapi saya Islamic Tort Law lah, diberi kepada saya satu bab. Ini dia punya agreement dia lah yang telah pun dilakukan dengan syarikat tersebut, Contributors Contract. Habis penerokaan yang pertama, pergi kepada penerokaan yang kedua, iaitu Torts Malaysia dan Islam. Dalam niche bidang undang-undang tort Islam dilakukan dengan dikaji bersama-sama dengan undang-undang Malaysia. Langkah awal melalui cuti sabbatical saya 9 bulan dalam tahun 2005 hingga 2006 dan dibantu oleh seorang pelajar peringkat sarjana yang akhirnya dapat menghasilkan sebuah buku fitnah, suatu kajian dalam undang-undang tort Islam dan undang-undang tort Malaysia, diterbitkan oleh Dewan Bahasa 2009. Itu bukunya. Jadi barang siapa yang nak mendapat maklumat berkaitan dengan fitnah, saya rasa bolehlah membantu. Beberapa buah artikel dapat diterbitkan sama ada di peringkat antarabangsa ataupun nasional. Antaranya di sinilah Jurnal Undang-Undang Syariah Brunei, Malaysian Journal of Environmental Management. Ini buku yang diterbitkan oleh Jabatan Syariah secara berkala, isu syariah dan undang-undang. Dinamakan sebagai buku suntingan. Sama jugalah, cuma sirinya berlainan. Serba ringkas berkaitan dengan pendidikan dalam bidang undang-undang tort Islam dan Malaysia. Undang-undang tort Malaysia, asas rujukannya ialah Common Law Inggeris, keputusan kehakiman dan statut tempatan. Ini antara undang-undang sivil yang ada kaitan dengan undang-undang tort. Banyak, 70 lebih undang-undang sivil yang sekiranya di dalam ini ada ganti rugi, maka ia dikira sebagai tort. Itu semua tu melibatkan kajian. Satu contoh yang dinyatakan di sini, saya bawa kes Rosli bin Muhammad Yusof and another lawan Ahmad Zamri bin Hassan and others, Mahkamah Tinggi tahun 2011. Kes ini melibatkan anak kepada penuntut tadi, anak Rosli tadi. Dia mengikut satu program sekolah di Tasik Chini, di bawah program amali kejuruteraan awam di Tasik Chini, Kuantan, Pahang. Jadi biasalah budak-budak sekolah ni kadang-kadang terlepas pandang, mereka mandi dan lemas. Bila mandi lemas, terlibat jadi apa? Dia panggil kecederaan otak yang teruk, severe brain damage. Maka bapaknya bagi pihaknya, sebab dia dah paralyzed, dia tak sedar. Maka bapaknya bagi pihaknya mengambil tindakan mahkamah. Plaintiff, ni plaintiff. Jadi plaintiff mana bapaknya lah. Jadi di situ doktrin res ipsa loquitur terpakai, iaitu maksudnya doktrin ini ialah benda itu sendiri menjelaskan kedudukan sebenar. Jadi dengan kejadian tersebut, maka dikira sebagai ada kes. Macam aksiden lah. Bila berlaku aksiden, kita tak boleh tunjuk ke mahkamah buat aksiden satu lagi. Mana boleh.
kan? Accident yang kedua, jadi akan berlaku banyak accident lah pula. Jadi itu prinsip itu diguna pakai, dipanggil res ipsa loquitur. Ini prinsip yang popular dalam undang TOC lah. Jadi dia panggil dalam bahasa Inggeris, the accident tells its own story. Maknanya kejadian itu menceritakan, walaupun kita dah tak nampak. Itu dipanggil res ipsa loquitur. Jadi akhirnya mahkamah menimbangkan beberapa perkara lah. Beberapa perkara, banyak perkara yang ditimbangkan. Dan apa yang saya nak highlightkan di sini ialah inilah antara kes-kes yang dikatakan rujukan common law dan juga keputusan mahkamah yang dirujuk. Untuk membuat satu keputusan bukan senang. Mahkamah terpaksa membuat penyelidikan yang agak mendalam. Mereka akan dapatkan kes-kes sama ada di England ataupun yang berlaku di Malaysia, kes-kes yang sama ataupun yang hampir sama, untuk melihat mana satu, untuk menimbang mana satu hukuman yang seadil-adilnya boleh diputuskan. Ini antaranya kes-kes yang dirujuk lah. Tak perlu saya baca lah. Ya, akhirnya keputusan mahkamah memutuskan bahawa kerugian dan kerosakan yang dialami oleh pihak plaintiff disebabkan oleh pelanggaran atau kemungkinan kewajipan berjaga-jaga terhadap pihak yang mengalami kecederaan tersebut. Yang kedua, kecederaan yang dialami oleh plaintiff adalah akibat daripada kecuaian defendant, iaitu pihak sekolah. Pertama, kedua dan ketiga. Ada banyak lah, termasuk kerajaan Malaysia pun terlibat. Kementerian pun terlibat dalam pendidikan. Seterusnya, kerosakan itu adalah kerosakan atau kerugian yang diakibatkan secara terus atau langsung oleh pihak defendant. Keterangan menunjukkan bahawa defendant telah melanggar kewajipan berjaga-jaga dan seterusnya, maka defendant bertanggungan terhadap plaintiff. Jadi sumber yang kita dapati untuk membuat keputusan tersebut ialah berteraskan kepada keputusan mahkamah atau keputusan kehakiman, yang mana keputusan kehakiman itu berteraskan kepada common law. Common law akhirnya mewujudkan satu dikatakan istilah doktrin duluan yang mengikat. Rujukan dibuat kepada keputusan kehakiman, kes terdahulu bagi proses penghakiman. Kes-kes selepas itu, ini terjadi seperti mana keputusan Rosli diputuskanlah. Jadi yang saya nak highlight di sini ialah ada ke tidak sekiranya kes tersebut dibawa di mahkamah yang kita boleh katakan so-called mahkamah Islam itu, boleh ke tidak Islam menangani kes tersebut dengan prinsip-prinsip Islam itu. Itu tujuan saya tu sebenarnya. Dalam undang Islam, hubungan istimewa antara ibu bapa dengan anak. Sebab tadi ada hubungan tu yang penting tu, hubungan guru dan murid. Kat situ ada. Dan sekarang ni ada hubungan, ada kewajipan. Sekarang ni kewajipan telah mungkir. Telah ada kemungkiran kewajipan tersebut, maka berlakulah kecederaan. Jadi dalam Islam pun sama. Ibu bapa dengan anak ada hubungan. Guru dengan murid ada hubungan. Majikan dengan pekerja ada hubungan. Pemerintah dengan rakyat pun ada hubungan. Sebab itu sekiranya berlaku suatu kemudaratan yang disebabkan pemerintah, maka pemerintah wajib membayarkan kerugian kepada rakyatnya. Antara contohnya macam katakan kes di Empangan dan sebagainya. Nampak? Ada hubungan tu, rakyat dan pemerintah. Satu dalil yang boleh dirujuk ialah, ini cukup jelas dalil ini, iaitu setiap, ini hadis, setiap daripada kamu adalah penjaga dan setiap daripada kamu bertanggungjawab terhadap orang di bawah jagaannya. Itu hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi panjang lagi lah. Saya tak perlu baca habis lah. Jadi hadis ini membentuk hubungan khas antara individu dengan individu bagi mewujudkan peraturan dan undang-undang yang akhirnya boleh menimbulkan tanggungan sivil sekiranya terjadi suatu kemudaratan. Berasaskan pada hadis inilah para ulama Islam dapat menyelesaikan beberapa kes berkaitan dengan hubungan khas antara penjaga dan orang di bawah jagaannya atau guru dan murid yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Antaranya, contoh ini yang saya ambil daripada kitab ulama. Seorang perempuan yang mengalami penyakit epilepsi memerlukan pengawasan dan penjagaan yang rapi. Sekiranya dia tidak mampu mengawasi dan mengawal dirinya dengan baik, maka suaminya wajib menjaganya supaya dia dapat dicegah daripada terjatuh sama ada ke dalam api, air dan sebagainya apabila diserang penyakit tersebut. Sekiranya dia mengalami penyakit itu tanpa sebarang pengawasan, maka suaminya bertanggungan terhadap kejadian tersebut. Dari sudut undang-undang, suami wanita itu mempunyai hubungan khas dengannya dan kedudukan hubungan itu mewujudkan kewajipan berhati-hati kata suami terhadap isterinya supaya si suami dapat mengambil perhatian yang munasabah bagi keselamatan isterinya. Seorang bapa, ini kes yang kedua, seorang bapa menyerahkan anaknya kepada seorang guru renang untuk diajar berenang. Ini yang saya bawa ni semua catatan yang dikemukakan oleh para ulama. Apabila kejadian lemas tiba-tiba berlaku lemas kepada murid tersebut, maka mahkamah melihat ia merupakan kes prima facie kes, melainkan pihak guru itu dapat counter balik.
ataupun menafi balik, berdalih, berdalihan. Guru renang itu bertanggungan atas prinsip yang jelas di seluruh fakta bahawa dia mempunyai hubungan khas antara guru dan murid, dan keadaan hubungan itu mewujudkan kewajipan berhati-hati di pihak guru. Yang ketiga, kanak-kanak yang berumur 3 tahun adalah di bawah pengawasan dan penjagaan ibunya. Oleh itu, jika ibunya keluar rumah dan membiarkannya bersendirian tanpa pengawasan dan tiba-tiba kanak-kanak itu mengalami kecederaan, maka ibunya bertanggungan terhadap kejadian tersebut. Ibu mempunyai kewajipan berjaga-jaga terhadap anaknya agar dia sentiasa selamat. Ini membuktikan wujudnya hubungan khas atau hubungan istimewa dari sudut undang-undang antara ibu dan anak. Apabila dibuat pembandingan, kita dapati kes Rosli tersebut dengan prinsip yang dikemukakan oleh undang-undang Islam tidak ada banyak perbezaan, cuma pendekatannya sahaja yang berbeza. Tujuannya satu, iaitu untuk mendapat keadilan. Penerokaan yang ketiga, undang-undang Islam dan Inggeris, civil Inggeris yang boleh dibuat kajian di bawah undang-undang TOP. Banyak sebenarnya. Kalau nak buat kajian ni, saya ingat mati hidup balik pun mungkin tak habis dia punya. Nak buat satu-satu lah maksudnya begitu. Sepanjang penerokaan pada tahap ini, beberapa artikel dapat berjaya diterbitkan di peringkat antarabangsa dan juga international, antaranya Islamic Quarterly yang berpangkalan di London, Islamic Studies samalah berpangkalan di Pakistan. Ini jurnal undang-undang di IKIM lah dulu. Sekarang ni saya pun tak tahu masih keluar ataupun tidak. Ini merupakan antara edisi khas sempena memperingati almarhum Profesor Emeritus Ahmad Muhammad Ibrahim. Maka saya dijemputlah untuk memberi sebuah artikel. Ini sama jugalah. Ini siri lain lah ataupun jilid lain. Ini hikmah yang di satu pertubuhan hikmah di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Ini pun dia menghubungi saya secara personal untuk dapatkan artikel. Dan ini tidak perlu bayar, tetapi dia yang bayar kat saya. Terbalik. Dia punya agak substantial amount juga saya dapat. Yes. Ini terbalik tu. Itu agak berbeza tu dengan pendekatan hari ni. Kalau ISIS Copper kita kena bayar. Ini dia bayar kat kita. Patutnya begitu. Dia menghargai sumbangan kita. Patutnya begitu. Selain daripada itu, saya dapat menghasilkan 2 manuskrip dan satu sudah pun keluar. Ini dia. Ini panas lagi 2013, dan ada satu lagi lah yang belum keluar. Dan penulisan ini dia bersiri sebenarnya, dan ada banyak lagi, mungkin sampai 4 ataupun 5. InsyaAllah telah pun akan dikeluarkan oleh pihak Dewan Bahasa, dan pustaka ini pun dikeluarkan oleh Dewan Bahasa, dan pustaka ini dalam bahasa Inggeris. Sebab pihak jabatan pun nak buat pendekatan lecture dalam bahasa Inggeris dalam stern dengan izin dalam kursus-kursus tertentu. Maka sebab tu saya cuba buat 2 bahasa lah untuk pelajar senang membuat rujukan. Di bawah ini dinyatakan 2 hasil penerokaan Islam dan Inggeris. Sebenarnya banyak sangat. Antaranya dikatakan sebagai alterum non lede. Ini satu istilah dalam undang-undang TOC jugalah. Ini bahasa Latin. Dia undang-undang ni banyak bahasa Latin sebenarnya. Damnum sine injuria. Apa dia maksudnya? Alterum non lede ni artinya tiada seorang pun boleh disakiti sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Itu prinsip. Itu prinsipnya. Prinsip ini diwujudkan dengan maksud menghalang seseorang daripada melakukan suatu tindakan TOC terhadap pihak lain, sama ada ia berkaitan dengan harta benda, diri, nama baik atau apa saja yang berkaitan. Ia jelas. Cuma bahasanya berbeza. Cuba kita tengok sabda Rasulullah SAW. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ada beza. Maksudnya ialah apa? Seseorang Muslim itu adalah yang menyelamatkan Muslim-Muslim lain dengan daripada lidah dan tangannya. Bezakah dengan yang atas? Tidak seorang pun boleh disakiti sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Sama saja lebih kurang dalam konteks mencapai keadilan. Mana jalan untuk menuju kepada keadilan itu. Cuma pendekatan ini menggunakan Latin punya prinsip, kita menggunakan wahyu. Itu gunanya. Jadi kalau kita bawa satu kes ataupun kita menubuhkan mahkamah syariah dalam konteks menangani kes-kes TOC, tidak ada masalah pun dalam konteks pelaksanaan. Yang bahagia Datuk dan ahli hadirin sekalian. Dan yang kedua, damnum sine injuria. Maksudnya apa? Kerosakan tanpa kecederaan undang-undang. Ada kerosakan, tetapi tidak ada pelanggaran undang-undang. Itu maksudnya, jangan keliru. Kerosakan tanpa kecederaan undang-undang. Ada berlaku kerosakan,
tetapi dalam konteks undang-undang tak berlaku pencerobohan. Itu maksud damnun sin injuria. Dia ada terbalik juga, injuria sin damnun ada juga, tapi saya tak bawa di sini. Takut keliru. Plaintiff, ini dia boleh berlaku dalam kes sebagai contoh persaingan dalam perniagaan. Mana boleh kita ambil tindakan mahkamah, kan? Asalnya kita buka satu kedai tom yum sebuah, kemudian dengan untung 1,000 katakan, kemudian ada kawan sebelah pula buka besoknya. Maka keuntungan kita rugi, tinggal 500. Tak boleh ambil tindakan mahkamah, itu dikatakan damnun. Kerosakan ada kita alami, tetapi itu legal. Tapi tidak berlaku pencerobohan undang-undang. Sebab tu kes itu tidak boleh bawa ke dalam mahkamah. Untuk saya dulu untung 1,000, sekarang ni dia dah buka, dia jahat. Tak boleh. Macam tu. Ataupun dalam konteks kerosakan yang berlaku dalam situasi terpaksa atau darurat bagi mencegah kemudaratan yang lebih besar. Kalau berlaku pun tak boleh ambil tindakan mahkamah. Kerosakan yang terjadi ketika pelaksanaan suatu aktiviti yang dibenarkan oleh statut ataupun undang-undang. Dan yang terakhir bagi kes-kes di mana seseorang itu berhak melakukan di atas tanah pemilikannya. Dalam Islam, satu prinsip umum iaitu tidak dikira sebagai suatu kesalahan jika seorang melakukan suatu tindakan di atas tanah kepunyaannya. Jadi kalau dia buat apa-apa aktiviti atas tanah dia, tiba-tiba ada orang masuk, maka dia tidak bertanggungan apa-apa tanggungan. Peraturan ini sebenarnya telah diambil daripada satu kaedah umum al-jawaz asy-syar'i yunafi al-taman, ataupun keharusan yang diberikan oleh syarak menafikan tanggungan. Jadi kesnya antaranya boleh kita rujuk, antaranya ialah jika seorang menggali parit atau saliran air di atas tanah miliknya, tiba-tiba ada penceroboh atau haiwan milik orang lain terjatuh ke dalamnya dan mengalami kecederaan atau kematian, pemilik tanah tidak bertanggungan. Itu dikatakan sekiranya dibenarkan ada damnun tetapi sin injuria, tidak berlaku pencerobohan, tidak boleh ambil apa-apa tindakan. Kesimpulan dalam label ataupun dalam tahap ini, daripada dua contoh yang diberikan dapat dikatakan semua undang-undang berkendakkan kepada keadilan, cuma cara pendekatannya sahaja yang berbeza. Sebenarnya terdapat banyak prinsip dan kaedah undang-undang top yang bersamaan antara undang-undang Inggeris dan Islam. Dan yang terakhir, yang bahagia Datuk dan semua ahli hadirin, penerokaan saya di tahap yang keempat ini, undang-undang TOT di Jordan, Emirat Arab Satu, Iraq, Sudan, Tunisia, Morocco, Mesir, Lebanon, Syria, Libya, Kuwait dan Yaman. Saya cuba melihat secara sepintas lalu undang-undang Al-Qanun Al-Badani di negara tersebut dan akhirnya dapat diterbitkan beberapa buah artikel, antaranya dalam Arab Law Quarterly berpangkalan di Netherlands, begitu juga dalam Arab Law Quarterly, dalam Ijtihad, dalam isu syariah, itulah beberapa, dan juga dalam kajian syariah diterbitkan oleh USIM. Undang-undang sivil yang dikuasakan di negara Timur Tengah dipengaruhi oleh Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Ini bagi orang yang belajar undang-undang dia kenal. Ataupun dalam bahasa Melayu ini dikatakan undang-undang sivil Islam. Dilaksanakan dalam semasa pemerintahan kerajaan Osmaniyah dulu, iaitu antara tahun 1867 hingga 1877 sebelum dihapuskan oleh pemerintahan Kamal Atatürk 1926. Datangnya Kamal Atatürk, dia abolish, diganti dengan Swiss Code. Waktu itu satu-satunya kerajaan tanah Melayu ketika itu mengambil Majalatul Ahkam Al-Adliyah ini, dia menterjemahkan, dan ia diterjemahkan dalam bahasa Melayu, namanya ialah Majalah Ahkam Johor, ada sampai sekarang dalam muzium. Ada Majalah Ahkam Johor namanya. Cuma diubah sesuai dengan pendekatan localized. Bagi contoh, katakan dia guna gandum di sana, kita ubah jadi nama padi lah. Kurma jadikan pinang, kelapa dan sebagainya. Disesuaikan. Dan daripada itu saya dapat hasilkan sebuah artikel, dan artikel ini dihasilkan membuktikan hubungan kerajaan Johor. Memang rapat ketika itu zaman Sultan Abu Bakar dan juga anaknya zaman Sultan Ibrahim ketika itu. Begitu rapat hubungan antara Johor dan Turki, dan ada pun muftinya daripada kalangan orang Turki ketika itu. Dan sekiranya hari Jumaat khutbah dibacakan hari Jumaat di Johor dan juga di negeri-negeri lain termasuk Kelantan, ketika mengaminkan panjang umur tu, dia punya doa sampai termasuk sultan di Turki dan diaminkan oleh rakyat Malaysia ketika itu, Tahmalayu. Maknanya hubungan begitu rapat ketika itu. Nak menunjukkan rapat antara kita dan Turki. Dan alhamdulillah saya dapat hasilkan sebuah artikel dan diterbitkan dalam sebuah dipanggil Encyclopedia Turk jilid dalam 13.
Dan asalnya bahasa Inggeris tapi diterjemahkan ke dalam bahasa bahasa Turki. Ya, artikel saya itu bahasa Inggerisnya The Relationship Between Turkey and the State of Johor, a Study on Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Dalam bahasa Turki itu baca sendirilah. Kemudian majalah dihapuskan langsung setelah kedudukan oleh Kamal Atatürk tahun 1926. Peruntukan yang terdapat dalam majalah itu sebenarnya berteraskan pada mazhab Hanafi. Walaupun majalah telah dihapuskan, tetapi dia diambil oleh negara-negara Arab lain termasuk Jordan dan sebagainya lah yang saya sebut tadi itu, menjadi trust kepada pembentukan undang-undang negara-negara tersebut. Yang saya rujuk di sini ialah Undang-Undang Sivil Jordan 1976. Ya, dalam section 290 berkaitan dengan kerosakan yang disebabkan oleh bangunan ataupun bangunan runtuh timpa kita, maka pihak yang ditimpa itu boleh mengambil tindakan mahkamah untuk menuntut ganti rugi dan buat legal action lah. Jadi dia bincang di sini siapa yang sepatutnya kepada siapa sepatutnya kita ambil tindakan itu. Jadi dinyatakan di sini yang kita boleh mengambil tindakan, yang boleh diambil tindakan itu ke atas pihak pemilik sebenar bangunan tersebut. Jadi bukan kepada, kalau katalah bangunan itu disewa, bangunan itu digadai, bangunan itu di apa lagi, di kat situlah, diwakaf dan sebagainya. Jadi kepada siapa, itu dia bincangkan. Jadi akhirnya dia buat keputusan dalam section ini, nyatakan pihak pemilik sebenarlah yang sepatutnya kita buat tuntutan ganti rugi. Jadi Undang-Undang Sivil Jordan. Jadi apa yang saya nak highlightkan di situ ialah di mana kedudukan Islam, di mana kedudukan undang-undang Islam. Jadi saya ambil satu pandangan sajalah, iaitu Al-Marughinani, seorang ulama bermazhab Hanafi, dalam kenyataannya yang dia wafat pada tahun 593 Hijrah 1196 Masihi. Pada dasarnya dia kata adalah sah atau wajib permohonan dilakukan kepada pihak yang mempunyai kuasa untuk meruntuhkan tembok dan melapangkan kuasa ruang udara. Pihak yang tidak mempunyai kuasa berbuat sedemikian adalah tidak sah untuk dibuat permohonan kepada mereka. Itu maksudnya kita hanya boleh kepada pihak yang ada kuasa, iaitu pemilik sahaja, tidak kepada orang lain seperti pemegang gadaian, penyewa, pemegang amanah dan penghuni rumah. Dan adalah sah permohonan dilakukan kepada penggadai kerana dia mempunyai kuasa berbuat sedemikian dengan cara menebus mula temboknya, dan juga sah kepada pemegang wasiat dan penjaga bapa atau ibu anak yatim kerana mereka itu mempunyai hak penjagaan. Jadi di sini dengan kita bandingkan dengan undang-undang di negara Arab, cuma saya ambil contoh satu saja, itu Jordan, Undang-Undang Sivil Jordan, maka tidak ada beza antara pendekatan undang-undang Islam yang tulen, yang otentik, yang klasik itu dengan apa yang diamalkan di negara-negara Timur Tengah termasuk di Asia Barat. Kesimpulannya dapat dikatakan bahawa peruntukan Undang-Undang Sivil Jordan 1976 adalah bersamaan dengan kehendak Undang-Undang Tauhid Islam. Kerana apa? Kerana pembentukan itu dipengaruhi oleh Majallatul Ahkam Al-Adliyah, kalau bahasa Inggerisnya Ottoman Civil Code. Hal yang sama juga berlaku dalam peruntukan Undang-Undang Sivil negara-negara Arab lain. Bagi kesimpulan keseluruhannya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat kepada alam ini. Rahmat itu meliputi semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek undang-undang. Undang-undang Islam adalah suatu yang praktikal yang telah pun berjaya diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri sewaktu baginda di kota Madinah. Hal ini lebih jelas lagi apabila terbukti dalam perbincangan yang lalu apabila didapati Undang-Undang Tauhid Islam begitu selari dari sudut konsep dan aplikasi dengan Undang-Undang Malaysia, Inggeris dan juga Undang-Undang Sivil di negara-negara Arab. Oleh kerana Undang-Undang Tauhid merupakan sebahagian daripada Undang-Undang Sivil atau awam, maka di negara kita Malaysia sewajarnya ia diasaskan kepada common law Islam atau tempatan, bukannya lagi kepada common law Inggeris. Oleh itu kita sewajibnya bergerak pada suatu dimensi baru yang tidak lagi terikat atau bergantung kepada common law Inggeris, kerana kita mempunyai common law sendiri yang juga boleh dinamakan sebagai common law Malaysia. Malah dari sudut sejarah yang telah dibuktikan melalui hukum kanun Melaka bahawa Undang-Undang Islam telah pun diterima pakai dan dilaksanakan di tanah Melayu suatu waktu dahulu. Oleh itu adalah lebih sesuai
common law Malaysia itu diserasikan pula dengan common law Islam yang jelas boleh dilaksanakan secara praktikal dan bersesuaian dengan kehendak naluri manusia. Hal ini terbukti daripada perbincangan yang lalu bahawa Undang-Undang TOT Islam berteraskan prinsip serta kaedah yang sudah difikirkan secara empirik oleh para sarjana Islam. Dari sudut keamalannya, common law Islam merupakan common law sejagat yang tidak pernah bertentangan dengan tindakan dan fitrah serta akal budi manusia yang waras. Sebagai perangkaannya, sepanjang karier akademik saya, penghargaan saya kepada semua pihak